Assalamualaikum guys, welcome back. Isu ni pada aku dia tak adalah complicated, tapi kau bayangkan kau explain panjang-panjang berserta dengan fakta dan bukti, dengan penuh info dan juga dengan penjelasan yang logik, tapi kau akan berdepan dengan manusia-manusia yang akan patahkan hujah kau dengan ayat-ayat yang akan buatkan kau rasa kau tengah explain dengan dinding. Tapi aku terpanggil juga untuk kongsi pasal pandangan aku untuk benda ni, sebab pada aku isu yang ditimbulkan ni memalukan kita sebagai orang Islam yang sebenarnya dah diberikan panduan yang cukup dan juga sebaiknya oleh Allah SWT melalui Quran, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh para ulama dan juga tokoh-tokoh Islam yang terkenal dekat dalam bidang sains dan juga fizik. Kisahnya dalam berapa hari ni kecoh dakwaan daripada seorang pendakwah terkenal yang bagi tahu matahari dan juga bulan duk keliling bumi dan bukan sebaliknya. Saintis kata matahari tak berjalan, Nabi kata matahari berjalan, yang tak berjalan bumi. Tapi saintis kata matahari tak berjalan, yang berjalan bumi. Sekarang mana percaya? Saintis cakap kita percaya, sampai buat soalan dalam periksa. Aku akan cuba ringkaskan penjelasan aku supaya kita semua boleh faham dan dapat nampak kebesaran serta kekuasaan Allah SWT. Aku mulakan dengan jawab dulu penjelasan daripada pendakwah ni. Ikutkan dakwaan pendakwah bebas ni, matahari tak bergerak, tapi sebenarnya semua objek ataupun makhluk dekat dalam dunia ni bergerak. Bezanya sama ada pergerakan tu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Matahari bergerak dengan kelajuan 720,000 km sejam. Untuk info tambahan dekat korang, sel yang terkecil dekat dunia iaitu atom pun sama juga bergerak. Jadi walaupun korang tengok bini korang tengah tidur mati, jasad dia tak bergerak, tapi sel-sel atom kita ni sebenarnya tak pernah berhenti bergerak, atau erti kata lainnya bergetar. Sama juga bila kita tengok awet cun depan mata. Memang kita nampak macam biasa, kita macam tak bergerak kan, macam relax je kan. Tapi kita je yang tahu tulang rusuk kita bergetar. Jadi dalam surah Yasin dengan ayat jadi dalam Quran kata wal syamsu, dan matahari itu tajri li mustaqarrin laha, tajri berlari. Betul dah? Berlari ni bukan berlari macam berlari sokang ni. Nampak? Matahari bergerak sebenarnya. Bergerak mengikut ketetapan. Bukan berlari, bukan makna berlari macam kita jogging ni. Berjalan. Boleh tak? Ataupun berlalu. Nah. Kemudian dia kata dalam buku sains, bumi ni dengan berapa planet? 8 hotel planet mengelilingi matahari. Quran kata matahari bergerak mengikut ketetapannya, mengikut laluan landasannya, mengikut orbitnya. Dia kata mana betul? Jawab dua-dua betul belaka. Dia bumi ni matahari, segala planet keliling bumi ni satu sistem suria dipanggil. Dalam alam ciptaan Allah ni ada berbilion-bilion lagi matahari. Ni kita serak waktu keliling amal ni, bumi keliling. Di luar ni ada berbilion lagi matahari. Tiap-tiap satu kita nampak hak aluh tu matahari lah. Dan hak kelip tu ada ribu, bahkan kadang-kadang puluh, ada ratus juga hak duk keliling dia tu. Kita sutir, iaitu matahari kita duk pusing. Kalau kita naik di langit ketujuh mungkin habis. Kita akan nampak matahari kita ni macam bintang di langit juga. Nampak? Berkelip-kelip. Mungkin orang di sana tak tahu, rupanya kita ni duduk di bumi, duduk pusing matahari kita. Bumi dia pusing matahari, pakat pusing lah. Kita pusingnya setahun sekali pusing, dia panggil setahun. 365 hari selesai pusingan. Ada hak 70 tahun ada, pasal luas pusingan, dia pusing kat luar. Jadi maksudnya sambil pusing matahari ramai-ramai ni, dia bergerak di angkasa. Dalam dia bergerak tu, bumi duduk pusing dia. Maksud gitu. Jadi betul lah ke? Bumi hak kata kajian ni daripada hak kata ulama, hak kata buku sains yang ambil pada ulama. Al-Khwarizmi pun ada sebut dalam kitab dia, memang matahari ni dikelilingi oleh planet-planet. Ini pendapat ulama. Orang putih dia ciplak je. Maksudnya hari kiamat kaki dah ikut ray dia dah. Hak sistem matahari kita sambil ni musim bumi, musim tak angin, musim tak dalam, musim tak keluar, matahari pula dengan geruk ramai-ramai ni gitak lain pula naik tak atas, belaga habis. Sekarang ni tak belaga. Sambil bumi pusing matahari, sambil matahari bergerak ni kita. Tapi oleh kerana benda besar, gerak tak berasa. Sebab tu orang naik dasar kata besar sangat lah, naik kapal dah. Kalau kapal kontainer tu MISC tu 4 6 padang bola. Kita ingat ke duduk atas yeti duduk atas kapal, padahal tengah laut. Naik sapang dalam tali air apa gitu mengek. Dah kecil. Bila besar dia tak berasa tu. Jadi bumi kita ni sedang belayar mengelilingi matahari, pusing atmos. Setahun habis pusingan. Matahari pula sambil dikelilingi bergerak. Jadi betul lah kita. Terima kasih Ustaz Azhar Idrus. Matahari pun dia tetap juga bergerak ke satu destinasi yang mana ayat senang dia menuju ke arah hujung semesta. Kena ingat, kita dah pun diberitahu waktu kiamat dulu, malaikat Israfil ditugaskan untuk tiup sangkakala ataupun ayat Vivi Yusufnya trompet dah.
Maka pada waktu tu tercabutlah gunung ganang dan sebagainya. Kita semua pun akan terbang kena tiup. Ini satu benda yang aku nak beritahu kat korang. Saintis dah pun kongsi gambaran rupa bentuk alam semesta. Aku tak tahu korang dah pernah tengok ataupun belum, tapi tak kisahlah sebab korang dah tengok video aku ni, maka aku akan tunjuk kat korang. Semua planet dan bintang dekat dalam alam semesta ni bergerak laju menjauhi satu sama lain dan membentuk satu image seolah-olah trompet. Maka waktu kiamat nanti, malaikat Israfil ni akan tiup trompet dan hancurlah segalanya yang berada dekat dalam alam semesta ni. Nampak tak? Kat sini apa yang difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi pada kita beribu tahun dulu, saintis dah buktikan apa yang tercatat dekat dalam Al-Quran tu betul. Dan dakwaan bumi tak bergerak tu langsung tak logik. Kalau tak bergerak, macam mana angin boleh bergerak? Contohnya, kau terbalikkan basikal kau anggap tayar tu sebagai bumi. Kau letak muka kau dekat tayar tu tak bergerak lah kan? So kau dapat tak rasa angin bergerak dekat kulit kau? Tak ada kan? Eksperimen kedua, kau pusingkan tayar basikal tu, kau akan dapat dua keputusan. Yang pertama, kau akan rasa angin dekat dengan kulit kau, terasa dekat kulit kau disebabkan oleh tayar tu dah bergerak. Kedua, muka kau cala-bala sebab kena sagat dengan tayar basikal. Siapa suruh kau tak angkat muka kau daripada tayar tadi? Seterusnya, bila kata kau apungkan je helikopter dan tunggu bumi bergerak sampai ke Mekah, baru kau turunkan helikopter tu, kau tengok video ni pula. Kita berada dekat satu platform yang bergerak, bumi lah kan? Dan bila kita lompat, kita masih lagi berada dekat platform tu disebabkan oleh tindak balas inersia. Benda ni dekat sekolah menengah pun aku dah belajar dah. Benda punya simple macam ni kau tak tahu, masa belajar kau buat apa Nat? Dekat sini aku tak setuju bila kata ada makhluk Allah yang jauhkan sains dan fizik daripada Islam. Untuk info korang, penemuan-penemuan ilmu sains dan juga fizik dekat dalam dunia ni sebenarnya diterajui oleh ilmuwan Islam. Antara yang terkenal contohnya Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan ramai lagi. Daripada situlah sebenarnya orang-orang bukan Islam sambung hasil penemuan ilmuwan Islam ni, lepas tu diorang claim tu diorang punya. Kita pula sebab masa sekolah tak tumpu perhatian waktu cikgu mengajar, dah besar menyusahkan orang dan juga malukan agama sendiri. Kedua, ini benda paling penting. Dalam Quran sendiri banyak maklumat-maklumat penting yang jadi rujukan para saintis dalam bidang sains, fizik dan sebagainya. Contoh yang pertama, pasal bulan bintang ni lah. Itu yang tadi kita dengar dekat dalam surah Yasin. Kedua, manusia diciptakan daripada tanah. Itu pun dah dibuktikan oleh sains. Korang boleh rujuk surah Al-Rahman ayat 14. Tolonglah jangan bawa mindset Vivi Yunus. Korang duk kutuk dia, tapi korang sendiri pun sama juga, perkecilkan Islam dan juga kekuasaan Allah SWT. Memang betul, kun fayakun. Kalau Allah berkehendakkan sesuatu, benda tu akan jadi. Tapi pada aku sendiri, kalau kata korang fikir apa yang dibuat oleh Allah SWT tu hanyalah magic, itu sebenarnya korang dah rendahkan Tuhan korang sendiri. Kena ingat, ilmu Allah tak berpenghujung. Setiap apa yang Allah tunjukkan pada kita, sebenarnya Allah nak kita korek, kita kupas. Sebab di setiap kejadian yang Allah tunjukkan, turunkan dan sediakan pada kita adalah untuk kita belajar dan tingkatkan lagi ilmu kita. Contohnya peristiwa Isra' Mi'raj. Kita sebagai Muslim diwajibkan percaya. Memang kita percaya, tapi masalahnya ramai daripada kita yang percaya itu semua magic. Pada aku pula, kita boleh kupas benda tu dan cari petunjuk Allah SWT macam mana kita nak mengembara ke angkasa lepas. Sebagai contoh, dengan teknologi yang sangat canggih. Burak digambarkan sebagai binatang ataupun makhluk Allah. Itu penjelasan simple untuk manusia faham. Tapi kalau kata kita kupas lagi, burak ialah satu kenderaan yang Allah cipta dengan teknologi yang jauh lagi dahsyat daripada teknologi manusia. Mungkin takkan tercapai oleh kita dalam masa beribu tahun ni. Dekat dalam peristiwa Nabi Muhammad bergerak dari Mekah ke Masjidil Aqsa pun, kita boleh kupas dan ada ilmu sains dekat situ. Macam yang kita tahu, antara Mekah pergi ke Masjidil Aqsa sejauh 1250 km. Dan memang ramailah yang tak percaya yang Nabi Muhammad SAW mampu bergerak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dalam masa sangat singkat. Kalau korang ingat lagi, ada yang tanya Rasulullah, apa bukti baginda bergerak ke Masjidil Aqsa selaju tu? Baginda beritahu ada sekumpulan pengembara yang Rasulullah SAW nampak masa dalam perjalanan ke sana. So persoalan dia, kalau laju, macam mana baginda boleh nampak pengembara tu? Itu pun dah dibuktikan oleh saintis ataupun secara spesifiknya oleh Einstein. Ikut teori relativity oleh Einstein, semakin laju kita bergerak, masa akan jadi semakin lambat untuk siapa yang bergerak laju tu. Kiranya kalau kata kita mampu untuk bergerak ikut kelajuan cahaya, iaitu 300,000 km sesaat, kita akan lambat tua. Tapi mereka yang berada dekat luar kelajuan tu, dia akan ikut waktu standard. Jadi dengan kelajuan yang tinggi tu, itulah jadi punca macam mana baginda boleh nampak pengembara yang berada dekat tengah padang pasir tu. Kalau ikutkan, banyak gila aku nak sembang dengan korang pasal benda ni, tapi aku rasa cukup lah. Ini pun dah jadi antara video yang terpanjang yang aku buat selama aku dengan korang. Kesimpulan aku ialah,
Jangan kita pecahkan ilmu sains daripada hidup kita sebagai seorang Muslim. Hanya disebabkan kau tak faham, atau kau tidur, ataupun lagi kau berangan, kau couple dengan awek dekat kelas sebelah, sampai kau lupa nak belajar, kau ada hati pula kau nak cakap yang sains tu tak penting dan bertentangan dengan Islam. Kau jangan nak tunggal agama sangat. Sedangkan Rasul kita pun ramai yang pakar dalam sains, teknologi dan juga fizik dan sebagainya. Contohnya Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh. Setiap daripada Rasul kita ni, kalau aku nak pecahkan pun, banyak juga bukti-bukti yang diorang ni sebenarnya saintis terunggul pada zaman diorang. Tapi masalahnya orang kita, pasal santau kau percaya, pasal sains kau terus cakap kata orang tu gila. Orang biasa macam kita, bila baca Quran, kita akan dapat cerita. Alim ulama bila baca Quran akan dapat hukum dan dalil. Cendekiawan bila baca Quran akan dapat ilmu dan formula. Bukan saya saja bila kata Quran ni ialah kitab sempurna, bukan saja untuk orang Muslim tapi juga untuk semua manusia. Nasihat aku, kau jangan nak hina kitab kau sendiri dengan kata tak ada ilmu sains dekat dalam Quran. Aku pijak muka kau nanti. Dan akhir kata pepantun, buluh ditebang jadi rotan, rotan dilentur cukup anjal. Orang luar kaji Quran, kau pula kaji dajal. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mas,